Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya adalah pendengar rancangan Misteri Jam 12 berasal dari Malaysia dan kisah saya nak ceritakan di rumah saya, iaitu terletak dekat kawasan Bandar Dato' On. Ini Bandar Dato' On ini kira kawasan ni juga mungkin ada beberapa kisah pernah saya kongsi sama berkenaan dengan kawasan Bandar Dato' On. Baik, beliau berkongsi yang ringkas pengalaman yang nak diceritakan dalam Misteri Jam 12. Okey, ini kisah dari beliau yang ringkas. Katanya di sini kejadian ini berlaku jam 10 lebih malam. Pada waktu itu saya dalam rumah tu cuma saya dengan ibu saya. Abah saya tidak ada di rumah, dia bekerja dan akan balik keesokan pagi. Dan saya ada seorang kakak saya pun tak ada rumah. Dia bermalam di rumah makcik saya. Kerana keesokan harinya dia ada temu duga kerja, dan tempat temu duga tu lebih dekat dengan rumah makcik daripada rumah kami di Bandar Dato' On. Jadi katanya pada jam 10 lebih malam rumah kami ni dengar bunyi orang ketuk. Saya yang bangun lah, yang buka pintu. Ada orang ketuk. Bila saya buka pintu ni ada seorang wanita lah, dan dia boleh saya katakan sebagai pangkat seorang makcik. Jadi makcik ni berdiri depan pintu. Kemudian saya tanya, "Ya cik, ada apa? Boleh saya bantu?" Katanya begini, ini dialog yang dia tulis. "Nak, tolong makcik nak. Makcik haus. Makcik nak minum air." Makcik nak minum air? Sekejap makcik. Jadi saya ni sedang jalan menuju ke arah dapur. Kebetulan pada masa yang sama mak saya baru keluar daripada bilik tidur. Mak saya tanya, "Nak pergi mana tu? Siapa tadi ketuk pintu?" "Oh, tak ada, makcik tu mak. Katanya haus nak air." Saya ni dalam perjalanan nak pergi dapur, nak buka peti ais, nak ambil satu air kotak Kisi, nak serahkan kepada makcik ni. Jadi saya pergi sampai dekat peti ais ni, hampir sampai dekat peti ais, nak masuk dapur ni, mak saya keluar tanya. Saya kata ada makcik haus nak minum air. Saya tunjuk belakang, ambil. Kemudian saya sampai depan, saya tengok, mana makcik tu tadi? Mak nampak tak? Tadi makcik tu minta air, mak, dia kata haus. Kemudian mak saya ni konon-konon macam nak bergurau, ataupun tidak saya tak pasti. Katanya, "Betul ke yang tu adalah makcik? Betul ke?" Kemudian saya terdiam. Saya fikir balik, saya memang nampak ada makcik depan rumah. Mungkin waktu di jalan mak saya tak perasan, tak kisah. Letak air minuman tu atas meja. Saya duduk dekat ruang tamu dengan mak. Saya kata, "Mak, betul mak, tadi ada makcik ni datang." Dah lah, jangan cakap lagi. Jadi pendengar Misteri Jam 12, ingatkan dah habis. Saya ni pun tidur masuk dalam bilik, mak saya pun masuk dalam bilik tidur. Tiba-tiba saya terbangun lagi, terjaga daripada tidur saya, Kisi. Kali ini saya terbangun sebabnya saya dengar bunyi orang macam kerik-kerik mengerik ataupun mencakar pintu rumah saya, Kisi. Saya bangun keluar dari bilik. Bila ternampak mak saya, saya bangun keluar dari bilik bila ternampak mak saya tengah duduk dekat ruang tamu dalam gelap seorang diri. Saya cakap, "Mak, tak tidur lagi mak? Duduk dalam gelap-gelap macam ni?" Jadi saya rasa lega tau, sebab bunyi cakaran, bunyi orang cakar, bunyi orang mengerik pintu ni, mak dekat depan, sedikit sebanyak saya tak takut. Saya pun, siapalah main kerik-kerik malam ni? Saya cakap dengan mak, lalu saya jalan menuju ke arah pintu dengan rasa confident, penuh keyakinan saya buka pintu. Bila saya buka pintu, ternyata depan tak ada orang, Kisi. Tak ada kerja orang ni. Saya tutup pintu. Toleh belakang, dekat ruang tamu yang gelap tu, mak saya pun tak ada. Lalu saya bangun, lalu saya jalan pergi ke bilik mak. Saya tolak pintu perlahan-lahan, nampak mak saya sedang tidur di atas katil, Kisi. Kisi, yang tadi saya nampak dekat ruang tamu tengah duduk tu siapa, Kisi? Okey, dipersilakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, siapa tu? Suryani. Suryani, panggilan dari mana Suryani?
From Serangoon. Okey, ada kisah tentang apa ni? Silakan. Okay, actually, berlaku pada 2008. That time I kerja malam. And I kerja dekat Defulin. Ni berlaku di tempat kerja anda lah? Yes. Okey, silakan teruskan. Then that time I tengah I kerja hairstyle for operator. I tengah type benda. Dan sekali I dengar macam dekat pantry, it's like bunyi macam sapu jatuh. And that time I was pregnant 6 months. Yeah. And lepas tu I tak agak-agak nak pergilah check out apa yang jatuh kan. Then I pergi, I nampak batang sapu jatuh. Then I was wonder macam mana boleh jatuh kan. Sedangkan dekat dalam office tak ada angin, tak ada apa. Ya, sampai sekarang I was wonder. Jadi dalam office tu anda seorang lah? Yes. I kerja malam. Kerja malam memang seorang Yes. Sebab diorang company I ni franchise. So diorang nak cut cost, I think. Ya. Wah, seorang seram juga seorang wanita hamil kerja malam dekat office. Apa nak buat, Cik Zaki? Macam mana awak boleh ada kekuatan supaya tak takut fikir bukan-bukan Sebab setengah orang kalau kerja malam seorang-seorang jadi operator macam tu, tak apalah, kirim salam awak tengah hamil lagi Jadi itu rezeki ni pasal so ya. Yelah, kerana keluarga Terima kasih Okay, bye. Kembali nampak tu, seorang wanita. Kalau ada lelaki yang takut sorang-sorang tu buat malu je. 11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Siapa bercakap tu? Farid di sini Buat panggilan dari mana, Farid? Dari panggilan dari Chinatown dan pengalaman ni sedang bertugas ke di mana ni? Sedang bertugas. Dan pengalaman anda tentang apa ni? Silakan. Okey. Saya ni tinggal di Ais Road Okey. Dekat dengan ni Sungai Apabi. Okey. Ini Cik Jessie bukan? Ya, silakan. Okey. Saya ni orang mana nak ambil berat ni semua pasal ni hantu-hantu ni semua. Kalau kawan-kawan saya macam ceritakan tentang tempat-tempat yang keras ni, saya mesti macam fikir-fikirkan. Dan tak percaya lah. Dan satu malam ni, dalam pukul macam 12 lebih gitu lah. Saya boring lah. So saya ingat saya nak pergi jogging. Pasal saya ingat macam kalau saya pergi jogging malam-malam, mana ada orang kan. Jadi saya tak malu lah. Saya silap. Sambil saya dengan jalan tu kat di Sungai Api tu kan, di tengah-tengah beri tu, angin tak ada, sunyi je. Bila saya di tengah-tengah jambatan tu, saya rasa macam terhembus angin dalam satu saat saja. Macam satu saat saja. Saya pun berhenti lah. Saya tengok depan, tengok belakang, tak ada orang. Saya pun heran. Bulu roma saya dah naik lah. Saya pun pusing ke kanan dan ternampak macam sebuah pokok nak goyang. Pokok lain semua tak goyang tu. Saya pun heran lah. Saya pun macam curious lah, macam nak tahu apa yang benda yang kasih goyang tu pokok. Mana tahu burung ke apa kan. Sekali saya macam terkejut lah bila ternampak macam baju putih terbang dan mengilai. Saya pun apa lagi, saya pun lari lah macam lipas kodok. Tinggalkan tempat tu kan? Tinggalkan tempat tu semualah. Dengan jatuh, terus barulah saya macam percaya lah kawan-kawan saya ceritakan. Pasal selepas peristiwa itu lah, saya kena sendiri, baru saya tahu actually ada lah hantu-hantu ni semua. Itu je lah yang saya nak ceritakan sendiri. Terima kasih ya. Ya, no problem. Selamat bertugas. Okey, no problem. Okey, silakan 669-11897. Saya akan petik gambar, saya beri baca.
Kenapalah saya terpilih cerita Salina ni baru saya perasan, saya pun tengok sebelah kiri betul-betul sebelah kiri juga ni. Ternampak aircon itulah tak tutup pula tu. Besar pula tu. Tak apalah. Ini semua cara kebetulan. 669118997. Dan kisah-kisah anda pada malam ini akan saya sentuh. Dan mereka Ria 897 ingat setiap kisah hanya satu hiburan. Dan sebentar nanti akan saya ketengahkan pengalaman daripada pendengar kita yang bernama Sulastri yang ingin berkongsi. Dan Sulastri menceritakan ini berlaku ketika beliau hamil anak yang pertama. Dan perkara ini berlaku tahun 1999. Wah, lebih 10 tahun yang lalu perkara ini berlaku. Dan Sulastri katanya ingin berkongsi pengalaman ini kepada KC dan juga pendengar Misteri Jam 12. Jadi apa kisah yang sebenarnya diceritakan oleh Sulastri ketika beliau hamil anak yang pertama 1999? Dan akan saya ketengahkan kisah itu. Tapi sekarang ini 669118997. Rakan-rakan pendengar Misteri Jam 12, akan saya kembali dengan bacakan kiriman-kiriman SMS. Mungkin ada komen, pendapat, pandangan anda tentang beberapa perkara yang saya tanyakan sebelum ini. Tapi sekarang kita terus sahut panggilan di hujung talian di 669118997. Kita teruskan 669118997. Silakan. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa bercakap ni? Ini Cik Jimina, Jeffrey. Cik Jimina sana saya dulu. Okey, sebentar Baik, kita akan teruskan pemanggil kita selanjutnya 669118997. Apa khabar KC, pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Sulastri. KC ingin saya sentuh tentang pengalaman peristiwa berlaku 1999. Waktu itu saya hamil anak yang pertama. Dan waktu itu juga saya tinggal di salah sebuah estate perumahan di kawasan Bedok South. Estate perumahan Bedok South memang cukup terkenal. Kawasan itu sunyi. Nak-nak bila di waktu malam. Selepas 9 malam kisi datanglah. Memang pun kisi sunyi sepi. Dan apa yang berlaku, pengalaman yang tak dapat dilupakan ini berlaku dalam rumah. Saya ni hamil anak yang pertama. Jadi saya waktu itu tinggal bersama dengan mertua, bersama dengan bapa mertua, ibu mertua, adik ipar saya dan suamilah. Dalam satu rumah di salah sebuah blok di Bedok South. Jadi suami saya bertugas waktu malam. Dan waktu itu adik ipar saya keluar. Bila dia keluar berada di seberang tambak, kenderaan yang dipandu rosak. Dia telefon rumah untuk dapatkan bantuan dari bapaknya, iaitu bapa mentua dan mak mentua saya. Sebelum ini saya tak pernah duduk rumah seorang diri. Tak pernah kisi. Paling-paling tidak pun mak mertua ataupun bapa mertua saya akan bersama saya dalam rumah. Jadi hari itu, memandangkan anaknya, adik ipar saya memerlukan bantuan, bapa mertua saya keluar dengan mak mertua naik kenderaan untuk jemput dia yang berada di seberang tambak, motosikalnya rosak. Jadi bila sampai di sana, bila mereka keluar, mereka pun nak jemput anaknya, saya dalam rumah seorang diri. Ibu mertua tanya saya berkali-kali, boleh tak kau duduk seorang dalam rumah? Sebab ibu mertua saya memang nak ikut bapa mertua saya pergi ke seberang. Ialah sambil menyelam minum air. Dah ambil anaknya, mereka mungkin nak pusing-pusing beli makan dan pulang. Jadi saya kata, mak pergilah, pergi tak kisah, mak pergi. Dia keluar, tinggalkan rumah. KC, lebih kurang setengah jam bila ibu bapa mertua saya dah keluar rumah. Pintu rumah saya, pintu rumah ibu mertua bapa mertua saya di Bedok South. Kami tinggal di tingkat 12. Ada orang ketuk. Saya yang berada dalam bilik bangunlah. Setengah jam kisi. Dalam hati tak mungkin bapa mertua dengan ibu mertua balik. Saya pun bangun, keluar dari bilik. Sampai depan pintu, saya buka pintu. Bila buka pintu, tengok depan pintu tak ada orang. Tak ada orang kisi. Saya pun nak tutup pintu balik. Tiba-tiba terbau kisi, harum. Wangi sangat. Astaghfirullahalazim. Saya tutup pintu.
Jalan beberapa tapak nak masuk bilik, ada orang ketuk pintu lagi. Casey kali ini meremang bulu rumah saya sebab saya dah tahu ada benda yang tak kena berlaku. Saya tabahkan hati, masuk ke dalam bilik. Kemudian saya dengar Casey bunyi cakaran dekat pintu. Pintu ruang tamu tu ada orang cakar pula. Pendengaria 897. Kata Sulastri, saya baru teringat. Di blok yang sama, tingkat bawah, saya tak nak sebutlah tingkat berapa, ada makcik yang cukup terkenal di Bedok South. Kalau Casey tanya sebut nama makcik ni, mungkin ada pendengar-pendengar yang pernah berubat dengan beliau. Memang terkenal, sebab beliau ni adalah tukang ubat. Entah macam-macam bermain di fikiran. Casey, malam tu nak tunggu bapa mertua dengan adik ipar dengan ibu mertua balik memang menakutkan. Saya telefon suami tak angkat sebab sedang bertugas. Hanya pada waktu rehat dia akan telefon saya kalau saya masih belum tidur. Kali ini saya bangun nak ke dapur untuk buat air tenangkan diri yang sedang takut. Casey, gedung. Pintu dihentak sekuat-kuatnya beberapa kali. Saya masuk bilik, ketakutan sampailah mertua saya dengan ipar saya balik. Barulah saya dapat tenangkan diri. Kisah ini saya tak ceritakan pun pada suami. Sebab apa Casey? Kalau saya beritahu suami saya akan marah ibu dengan ayahnya. Saya tak naklah kerana mereka bergaduh. Hanya saya simpan sebagai kenangan 1999 di salah sebuah estate perumahan di Bedok South. Okey, itu dah kisah dari Sulastri. Terima kasih Sulastri kerana berkongsi pengalaman peristiwa misteri dalam MG12. Saya betul lah. Kisah Salina ni adalah antara kisah yang membuat impak paling dahsyat dalam hidup saya. Baca email pun tak tenteram ni. Alamak, betul lah. Padahal dia lubang keluar angin je. Tengok. Inilah bila minda dah menguasai perasaan takut ni, segan lah. Dah menguasai. Macam-macam kita fikirlah. Macam tu lah. Tapi tak apalah. Apa nak buat kan dah berlubang macam tu. Yang ini daripada pendengar kita yang kirimkan SMS pada saya. Daripada ini apa ni? Mana ni Boy Sacok katanya. Nama kencang. Apa khabar Bro Casey? Nama saya dia gunakan aku lah. Saya gunakan nama yang lebih beralas sikit lah. Boy Sacok kata, Casey, saya ada pengalaman peristiwa yang ingin dikongsi sama. Saya pernah ajak ini kata ganas ni perempuan cakaplah kekasih ke kawan wanita saya ke teman wanita saya ke, sedap sikit Boy Sacok. Kata Boy Sacok, saya pernah ajak teman wanita saya menunggang motosikal. Dan waktu itu sebenarnya kami seramai 6 orang lah. Ada 3 motosikal masing-masing dengan perempuan, bukan dengan teman wanita masing-masing. Kata Boy Sacok, nak pergi riding. Dan kami pergi adventure. Tapi bila tiba malam yang nak keluar, 2 motosikal iaitu 2 rakan saya dah tak jadilah, semua backup. Tak tahu kenapa, jadi tinggal saya dengan rakan ataupun teman wanita saya. Jadi pada mulanya memang tak nak pergi. Apabila pergi makan malam, selepas makan malam tanya nak pergi mana, nak balik rumah pun katanya masih awal baru keluar. Jadi pusing-pusing lah. Kami pusing mula-mula, beranikan diri pergi tempat-tempat yang tak berapa seram lah. Antaranya kami kunjungi kawasan dekat Bukit Brown, tapi tak masuk dalam Casey, hanya lalu saja dekat Kiam Hock Road. Jadi bila lalu dekat kawasan tu dah mula seram meremang. Katanya kawan wanita saya ni duduk di belakang. Pada mulanya okey macam biasa, tapi bila dah masuk dekat Kiam Hock Road tu, dia peluk seerat-eratnya Casey. Dalam perjalanan katanya gua pun goyang lah. Nak buat apa kan? Dan perempuan kat belakang nak kena jaga juga anak orang. Jadi oleh kerana dia dah takut, pusing belakang. Bila pusing belakang, nak tanya, you okey ke tak? Kata Boy Sacok, bila toleh motosikal tu, keadaan motosikal bergerak tu agak perlahan sedikit. Kata Boy Sacok.
Jadi bila perlahankan motosikal sebab nak toleh belakang, nak tanya dia okey ke tak, sedang toleh, alangkah terperanjatnya dekat belakang road yang baru kita lalu, Casey, ada orang sedang berdiri di tengah-tengah jalan. Bila ternampak, hampir-hampir hilang kawal motosikal. Motosikal wobble, ataupun motosikalnya seolah-olah tak dapat dikawal dengan betul. Dan tapi nasib baiklah dapat dihentikan tanpa jatuh. Bila dah berhenti, kata pada teman wanita, katanya di sini jangan tengok belakang. Kemudian terus keluar dekat Sime Road. Terus keluar Sime Road, iaitu di kawasan Bukit Timah, dan terus masuk town sebelum pulang ke rumah. Terima kasih Casey dan selamat tengah malam. Wah, itu dia kisah dari pendengar kita bernama Boy Sachok. Okey, terima kasih Jadi kalau ingin berkongsi pengalaman, kalau boleh tukarlah kata-kata, kata ganti nama tu. Jangan gunakan aku, kalau bolehlah gunakan saya. Kalau boleh perempuan janganlah gunakan teman wanita ke, girlfriend ke, kekasih ke, sedap sikit mata dengar, telinga dengar. Bersama dengan saya, harap-harap yang nak telefon, yang bersedia untuk bercerita. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam, Casey. Ya, siapa bercakap ni? Ini Liha cakap. Buat panggilan dari mana, Liha? Sekarang daripada di rumah di Bukit Merah. Bukit Merah. Okey, Liha, kisah anda tentang apa? Silakan. Okey, ini kisah saya beberapa tahun yang lepas. Waktu itu saya bersama dengan bukan suami yang pertama lah. Dan waktu itu saya tinggal di Puli, rumah arwah bapa mentua saya. Dan waktu itu saya dikatakan saya ibarat terkena sampuk. Sampuk dengan makhluk hitam lah. Dan benda ni berkatakan besar tinggi. Selama 2 minggu saya tak bersama dengan suami. Saya tak tidur sekata semua lah. Tak bersama suami lah. Kami tidur berasingan 2 minggu. Dan hari-hari tu dikatakan bergaduh apa semua. Jadi saya rasa macam ganja. Apa dengan saya? Setiap kali waktu maghrib, saya rasa badan saya terus panas. Macam dikatakan demam satu badan, dikatakan panas terus lah. Dengan tiba-tiba demam panas atau semua. Waktu siang tak ada apa-apa. Bila malam je mesti ada macam penyakit demam ni lah. Lepas maghrib, waktu nak dekat maghrib, benda tu terus datang. Macam kisah anak saudara Cik Roslan tadi lah Ya, saya. Jadi apakah mungkin langkah anda selanjutnya? Langkah saya waktu tu, bekas suami saya ada nasihatkan saya cuba cari orang untuk berubat. Tapi alhamdulillah waktu tu dapat juga jiran pakcik sebelah suami saya. Kami pergi berubat lah selama 3 hari tu. Jadi benda ni memang tak dapat terima untuk keluar daripada badan saya waktu pada mulanya. Tapi makcik yang ubatkan saya tu alhamdulillah dia berhasil keluarkan. Dan lepas tu terus tak ada apa-apa lagi lah. Dan dia kasih sewa untuk rumah apa semua. Jadi mungkin pasal benda ni nak ikutkan dia nak kena pada orang lain, tapi terkena pada saya. Jadi setelah berubat tu anda dah beransur pulih dan sekarang dah okey lah? Alhamdulillah. Jadi bila anda kata bila selepas maghrib tu badan anda panas, anda masih sedar lah. Cuma keadaan badan tu tak menentu lah. Ya, saya. Terus boleh katakan boleh katakan tubuh badan saya terus lemah lah. Okey. Terus lemah. Jadi waktu nak dekat maghrib kan dah start pakai baju sejuk apa semua, dah berselubung dengan kain selimut. Jadi bila suami saya balik, suami saya tanya kenapa dengan awak? Saya cakap saya tak tahu pula nanti badan saya tu panas. Tapi siang hari tak ada apa-apa, pergi kerja macam biasa kan. Dah ketawa dengan kawan-kawan, tiba-tiba balik dia macam gitu. Jadi untuk 2 minggu memang saya tak boleh tidur dengan suami, panas. Boleh katakan bilik yang saya tidur, bilik dengan suami saya tu bukan panas, rumah terus panas. Bila suami saya pegang tembok, memang panas rabak. Jadi saya macam tak tahu apa nak ditinggal. Sebenarnya suami saya tahu cara dia. Jadi dia bawa saya pergi berubat untuk 3 hari tu. Alhamdulillah semua dia beransur pulih lah. Baru lepas tu saya dapat berbalik semula dengan suami. Ya, satu pengalaman yang menarik. Terima kasih. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya suka dengan pendengar-pendengar yang cerita jelas suaranya, suaranya jelas dan radio dimatikan di belakang tu supaya tidak terganggu. Tahniah dan syabas, terima kasih atas kerjasama anda. 669-11897. Ini adalah satu peristiwa yang dialami, kata kiriman dari Fauzi. Fauzi berkongsi kisah beliau ketika menunggang motosikal pada waktu malam. Dan hal yang diceritakan ini berlaku di salah sebuah kawasan di Yishun, katanya Fauzi. Kita kongsi sama kisah kiriman Fauzi kepada saya dalam rancangan Misteri Jam 12.
Pendengar Ria 897, Fauzi kata pada malam tersebut saya sedang menunggang motosikal seorang diri. Hal ini berlaku di kawasan Yishun. Saya tak nak beritahu lebih tepat lagi di mana. Waktu itu daripada Yishun sedang menuju ke arah laluan ke Seletar. Di Seletar tu tempat kawan-kawan saya berkumpul. Kita nak lepak dekat kawasan Seletar untuk duduk. Pada malam tu saya menunggang motosikal. Kebetulan di hadapan saya ada kenderaan, ada sebuah kereta. Jadi saya pun ikut tunggang belakang kereta tu. Dekat satu laluan KC Simpang 4, saya ingat lagi, di mana dekat satu kawasan tu adalah hutan. Kereta ni sedang memandu. Saya di belakangnya ikut sebab saya pun nak belok. Tiba-tiba kereta ni jam brake. Saya hampir langgar belakang kenderaan yang ada di hadapan saya. Hampir kisi. Tapi selamat saya dapat hentikan motosikal dengan secepat mungkin tanpa ada sebarang kemalangan. Saya dapat kawal motosikal saya, katanya Fauzi. Kemudian saya high beam dan horn 2 kali. Pemandu di hadapan berhenti, tekan hazard light. Saya turun dari motosikal menghampiri kenderaan. Kata Fauzi, pemandu tu keluar dan saya terperanjat nampak seorang pakcik, orang Melayu dengan berkopiah. Katanya, nak minta maaf nak, pakcik minta maaf. Kata pakcik tu pada saya, pakcik, kenapa pakcik main jam brake sembarang? Saya nak marah pun tak sampai hati. Jadi saya nasihat dengan kata yang baik. Pakcik tahu tak, saya kat belakang motosikal. Si baik saya tak langgar pakcik. Kalau saya jatuh pakcik macam mana? Minta maaf. Kenapa pakcik break tadi Pakcik ingatkan lampu nak bertukar ke? Kata pakcik itu, bila dia sedang memandu, di mana saya di belakangnya, dia memang tahu. Tapi bila dia tengok rear view mirror, dia pandang depan, baru nak ke depan kenderaannya, ada perempuan lari melintas depan kenderaan beliau. Kata pakcik itu pada saya, baru dia nak bergerak, ada perempuan lari melintas. Saya kata, pakcik, mana ada orang? Saya tak nampak orang pun. Kata saya dengan pakcik tu, dalam hati ni pakcik ni dah bawa cerita tak? Dah lah pakcik, saya tak kisah pakcik. Saya tak kisah, yang penting pakcik jangan buat macam ni lagi, berbahaya, kata saya kepada pakcik tu. Tapi pakcik ni pusing, nak, aku tahu kau tak nampak, aku tahu, tapi tadi betul-betul ada orang. Perempuan bongkok, rambut panjang. Pakcik tengah nak jalan, dia lari depan kenderaan pakcik. Bila saya dengar kata-kata pakcik tu, saya rasa takut. Jadi apa yang saya lakukan? Saya minta maaf dengan pakcik tu. Saya kata, lain kali hati-hati je pakcik. Saya menunggang motosikal, tinggalkan kawasan tu. Saya speed up untuk ke Seletar berjumpa dengan teman-teman saya. Casey, tak tahulah, adakah mungkin pakcik tu buat-buat cerita sebab dia pijak brek, saya hampir-hampir langgar dia, ataupun memang benar-benar tempat yang diceritakan dekat kawasan Yishun ni memang berantu. Entahlah. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Fauzi. Yang ini kiriman daripada Encik Ruslan. Kata beliau, Assalamualaikum pada KC Champion. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya Encik Ruslan dan berkongsi pengalaman dan peristiwa yang dialami oleh saya. Waktu tu saya sedang menunggang motosikal nak pulang ke rumah dari tempat tugas. Jadi saya tinggal dekat kawasan barat, bekerja pun di kawasan barat jugalah. Dalam perjalanan pulang ke rumah sekitar jam 12 lebih tengah malam, saya dapati motosikal saya ni seolah-olah macam berat lah. Berat dia seolah-olah macam ada orang yang menumpang. Kata Cik Ruslan
Jadi saya dapat rasakan motor saya memang berat. Saya terpaksa berhenti di tepi jalan, iaitu di lebuh raya, bahu jalan lah, kata Cik Roslan. Bila saya cuba periksa motosikal saya, mungkin ada sesuatu yang tak kena, tersendat pada tayar. Rata-rata tidak ada apa-apa. Dan saya sampai minta katanya di sini, okey, jadi bila dia menunggang motosikal, katanya di sini motosikalnya agak berat, dan berat motosikalnya tu seolah-olah seperti ada orang yang menumpang, membonceng motosikalnya. Tapi memanglah tidak ada orang, tapi perasaannya pada waktu itu beratnya sama seperti ada orang sedang duduk di bahagian belakang. Saya pun berhenti di bahu jalan lebuh raya, turun daripada motosikal saya, dan kemudian saya periksa lah, mungkin kalau tayar belakang saya ni tersendat dengan sesuatu ke, dan mungkin ia menghambat untuk saya menunggang motosikal seperti biasa. Jadi bila periksa, rata-rata keadaan motosikal saya semua okey lah, tak ada benda yang tersangkut pada tayar ataupun bahagian-bahagian tertentu di motosikal saya. Jadi saya pun duduk balik dan saya cuba bergerak, tetap sama kisi, tetap berat juga motosikal saya. Saya pun rasa pelik sangat-sangat, dan sebelum menunggang sekali lagi, dah berhenti, tunggang lagi, rasa berat, berhenti lagi. Dan katanya sebelum saya terus berlalu pergi menunggang motosikal saya ni, saya baca sesuatu tau dalam hati. Kita nak mulakan ni, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ni tak boleh lah. Jadi dia cuba lagi, jalan, boleh lah. Boleh selepas dia lafazkan Bismillahirrahmanirrahim tu, motosikalnya macam biasalah. Jadi dia dah tunggang, wah boleh lah. Dia pun tunggang perlahan-lahan, kemudian dia berhenti. Sebab waktu dia cuba motosikalnya tu, dia buka helmet. Sebab panas sangat, dia pegang helmet, dia cuba. Dan bila motosikalnya dah boleh jalan seperti biasa, Encik Roslan katanya, saya pun nak pasang balik helmet. Jadi bila pasang balik helmet, saya ni tergerak hati nak toleh belakang. Alangkah terperanjatnya, awal tadi Cik Roslan berhentikan motosikal di bahu jalan di lebuh raya. Kemudian dia bergerak sedikit ke hadapan, dia bergerak dalam jarak yang tidak diberitahu di sini. Apa yang berlaku selepas motosikalnya dah boleh bergerak seperti biasa, dia pun toleh ke belakang. Terperanjat, ternampak susuk tubuh seorang wanita yang sedang berdiri di tepi jalan, khususnya lebih tepat lagi di tepi lebuh raya. Bayangkan pendengar Ria 897, awal tadi tak ada ni. Dan Cik Roslan berkata dalam hati, adakah itu wanita yang menumpang motosikal aku? Selamat tengah malam. Saya ingin ketengahkan peristiwa ini yang dialami oleh isteri saya ketika dia hamil anak saya pertama di hospital. Katanya di sini, bila isteri saya masuk hospital, satu malam yang pertama tu saya tak dapat temankan dia sebab saya kena tugas dan nak ambil urgent leave, dah tak boleh, dah tak cukup orang. Jadi terpaksa lah kisi isteri saya bermalam seorang diri pada malam yang pertama di hospital ... ini. Jadi kisi, apa yang berlaku, pukul 1 lebih pagi isteri saya tak boleh tidur. Dia kata kepanasan, walhal dia duduk dalam bilik yang berhawa dingin. Dan katanya isteri saya telefon, tanya saya buat apa. Saya kata sedang duduklah bertugas. Jadi isteri saya kata dia rasa panas, bilik ni macam aircon tak kuat. Saya kata pergilah panggil jururawat untuk tanya aircon rusak atau tidak. Jadi saya ni masih lagi di telefon. Tiba-tiba isteri saya kata, bang kejap, nurse masuk. Jadi ada seorang jururawat masuk. Apa yang berlaku, bila jururawat tu masuk, saya dengar isteri saya berbual, Miss, the aircon very very hot lah, can decrease not the temperature. Isteri saya cakap dalam bahasa Inggeris, maknanya itu bukan orang Melayu lah. Yang hairan ni, terus isteri saya cakap, bang, nurse ni orang berbual dengan ni tak layan bang. Jadi apa yang berlaku, nurse tu masuk dalam bilik, bilik isteri saya ni adalah ward kelas A, dan dia terus masuk ke dalam tandas. Jadi saya tanya, mana dia? Dia masuk tandas, apa dia buat? Entah. Jadi lama kisi, saya berbual dengan isteri saya lama. Bual, saya tanya, dia sudah keluar belum? Belum. Awak pergi tengok apa dia buat. Isteri saya pun turun dari katil, jalan semakin dekat. Dia kata takut. Tengok je lah. Isteri saya tengok, jenguk dalam tandas. Dalam tandas tak ada orang kisi. Terus isteri saya buka pintu bilik, tanya dengan nurse,
yang sedang bertugas dekat nursing counter. Ya, kata Fahmi, kenapa dalam bilik dia panas? Hairan bila dua-dua masuk dalam, rasakan bilik itu, isteri saya kata selepas panggil nurse tu datang masuk dalam bilik, dia kata bilik itu sejuk pula. Dan kata Fahmi, isteri saya takut sangat-sangat. Dia nak tanya nurse yang tolong dia tu pun tak tahu macam mana nak cakap. Dia kata, malam ni dia nak tidur luar boleh tak? Jadi dia tolak katil dia dengan nurse, tidur dekat koridor Kisi. Isteri saya memang penakut. Jadi itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan. Terima kasih Kisi. Misteri jam 12. Kisi, jangan kongsi nombor telefon saya walau sesiapa pun yang minta, tolong rahsiakan. Nama saya Pak T, bukan nama sebenar. Saya adalah seorang tukang pemasang susuk di Singapura. Dan untuk pengetahuan Kisi, ya, anak-anak muda pun ada berjumpa dengan saya untuk memakai susuk. Bukan saja orang-orang tua ya yang tahu tentang kaedah susuk yang dikatakan ya tradisional, ya benda-benda lama, tapi anak-anak muda juga ada menggunakan. Saya ada menyediakan khidmat ya, antaranya susuk besi lah. Besi dikatakan sini oleh Pak T, bukan nama sebenar. Besi itu boleh jadi susuk besi emas, susuk besi perak yang dipasang. Susuk belian saya tak boleh berikan sebab harganya agak terlalu mahal dan ramai ingin yang murah dan mudah. Jadi itulah dua susuk yang saya akan pasangkan. Dia panjang macam jarum, akan dimasukkan di beberapa bahagian. Kalau nak mukanya berseri, akan diletakkan di bawah pipi. Ya, beberapa beberapa jarum. Tengoklah belian susuk emas ataupun susuk perak. Dan kalau ingin saya rasa katanya kalau ingin perform lah macam itulah, sebagai mungkin seorang isteri pada suami, katanya di sini adalah bahagian-bahagian sulit yang akan dipasangkan. Dan memang benar Kisi, kalau seseorang itu nak mati, yang memakai susuk, nak meninggal dunia, nak menghembuskan nafas terakhir, bumi memang tak boleh terima ya. Kalau tak dikeluarkan, pastinya dia tak akan boleh menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab saya pernah ya beberapa kali dipanggil datang untuk mengeluarkan susuk di badan orang-orang yang dalam keadaan nazak. Ada tu Kisi dekat hospital saya pernah pergi, tercungap-cungap sampaikan keluarga mencari-cari dan mereka akhirnya dapat nombor saya daripada telefon bimbit si mangsa. Bila saya datang memang Kisi macam nyawa ikan. Saya keluarkan satu persatu, tapi bila saya keluarkan, saya kata minta izin ahli keluarga supaya keluar daripada kawasan itu. Hanya saya benarkan ibu ataupun si suami untuk berada di samping ya si arwah sebelum dia mengembuskan nafas yang terakhir, kata Poti. Bila dah keluarkan, kadang-kala saya selalu dimarahi dan selalu dimaki hamun. Tapi saya kata ini permintaan mereka, saya hanya jalankan tugas sebagai seorang pemakai susuk saja. Entahlah Kisi, kadang-kala saya buat kerja ni pun selalu banyak halangan dan rintangan. Terima kasih dari Poti, bukan nama sebenar, dan tolonglah jangan berkongsi nombor telefon saya. Terima kasih dan juga selamat malam. Okey, saudara pendengar Misteri Jam 12, saya nak bacakan kisah berikut ini. Ini berkenaan dengan satu kejadian yang aneh berlaku. Ini berlaku agak lama dahululah. Katanya di sini satu kejadian yang menakutkan ini berlaku kepada diri saya dan juga adik saya. Ini kiriman daripada Nur Melati. Dan beliau ni sebenarnya telah pun ditegur oleh pada itu waktu itu nenek saya menegur saya dengan adik. Sebab ni kita suka bermain sembunyi-sembunyi tak kira waktu. Nanti kadang-kadang saya akan sembunyi lah. Kemudian saya suruh adik saya cari saya. Dan begitu juga dengan adik saya, dia akan sembunyi. Waktu itu saya tinggal bersama dengan nenek tinggal bersama dengan kami. Saya, nenek, adik saya, ibu dan juga ayah. Atuk saya sudah pun meninggal dunia. Kami tinggal di sebuah rumah yang agak besar Kisi, iaitu sebuah rumah jambu flat. Ini rumah jambu flat ini mempunyai banyak bilik tidur dan 2 ruang tamu, dapur yang begitu luas. Jadi memang seronok lah kalau bermain sembunyi-sembunyi ataupun hide and seek dalam rumah. Pendengar yang 897, kata Melati, waktu tu kami ni sebenarnya sedang
buat homework sekolah. Jadi oleh kerana dah terlampau penat, saya dengan adik pun berehat seketika. Kemudian adik pun tanyalah, "Kak, jom kak, main sembunyi." Kata adik saya kata okeylah. Adik pergi sembunyi dulu, kakak cari. Jadi adik saya pun sembunyi. Saya pun setelah saya kira sampai 10, saya cari adik saya. Dalam permainan ini kita diberi masa ya paling-paling 2 minit untuk mencari. Kalau dalam 2 minit tak dapat jumpa, kita akan katakan okey keluar, dah give up. Dan nanti barulah dia akan keluar. Maknanya kita gagal untuk mencarilah siapa yang sembunyi itu. Jadi pendengar Misteri Jam 12, Melati berkongsi kisah ini berlaku ketika usianya bersama dengan adik itu, waktu itu 11 tahun. Dia Melati 11 tahun, adiknya berusia 9 tahun, bermain sembunyi dalam rumah. Tak pernah dengar saya. Ini pertama kali saya dapat dengar kisah yang mana orang main sembunyi dalam rumah. Jadi kata Melati, pada waktu tu kita ni saya ni young and innocent. Amboi. Jadi bila Nenek cakap jangan main sembunyi malam-malam hari, tak bagus, nanti kena sembunyi dengan hantu. Kata Nenek saya dengan adik, hantu macam mana ni? Selalu kita tanya soalan, tapi Nenek kata jangan main-main sembunyi. Nanti kau kena sembunyi dengan hantu, baru padan dengan muka kau. Tetap tak indahkan apa yang Nenek cakap. Tetap kita bermain sembunyi-sembunyi dalam rumah. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan, sampaikan pada satu waktu tu adik saya lah setelah giliran saya sembunyi, adik saya pula dia pun sembunyi. Saya pun carilah adik saya. "Adik, dekat mana? Kakak dekat sampai." Tapi tak jumpa adik saya. Cari daripada 2 minit masuk 3 minit, masuk 5 minit, masuk 10 minit. Adik saya tidak saya jumpa dalam rumah kami, bayangkan. Kemudian waktu tu Nenek baru selesai solat maghrib. Nenek keluar dengan telekung. Ibu dengan ayah saya tidak ada di rumah, mereka ada urusan keluar buat seketika. Nenek keluar dengan telekung dan Nenek marah. "Melati, dah pukul berapa ni tak nak solat maghrib?" kata Nenek. Kemudian saya terdiam. Dalam hati, tolonglah Nenek, janganlah tanya mana adik. Ya Nek, saya ambil wuduk. Keluar daripada tandas dengan tangan, dahi, wajah, kaki semua basah kerana mengambil wuduk. Tiba-tiba Nenek saya bertanya soalan. Melati, adik kau mana? Irwan, Melati, mana adik kau? Nenek tanya dengan nada suara yang agak marah. Pendengar Misteri Jam 12, katanya Melati, dia akhirnya akur, beritahu Nenek. Kata beliau, saya terpaksa beritahu Nenek. Dan itulah saat paling berat, memberitahu Nenek kita bermain sembunyi-sembunyi. Bila tiba giliran untuk dia sembunyi, untuk adik saya sembunyi, saya tak dapat cari dia dan tak tahu ke mana adik saya menghilang. Selepas itu saya dengan Nenek mencari adik sambil memanggil-manggil nama, sambil memberitahu, okey, dah habis, tak perlu lagi sembunyi lah, you menang, ya kakak kalah, gitulah. Tapi tetap sama juga. Pendengar Misteri Jam 12, tak dapat cari adik dalam rumah. Mana disembunyi ni? Hebat betul budak ni. Dan akhirnya Nenek memberitahu, kan Nenek dah cakap jangan main sembunyi-sembunyi nak pada waktu maghrib. Banyak mata memandang. Nenek saya pada waktu itu sedang pakai telekung dengan berwuduk. Saya pun sama berwuduk. Nenek suruh saya pakai telekung, duduk di sejadah dengan Nenek, sama-sama kita membaca Yasin. Kata Nenek, ya Allah, ya Tuhanku. Nenek berdoa supaya cucunya dikembalikan. Kemudian Nenek mula membaca surah Yasin. Bayangkan pendengar Ria 897 FM,
Nenek baca surah Yasin, baca daripada waktu maghrib dia baca, nak dekat habis, nak dekat masuk waktu solat isyak. Tiba-tiba adik saya Kisi, kedengaran dia sedang menangis pada malam itu. Nik, dengar tak? Irwan. Pendengar misteri jam 12. Adik saya sembunyi bawah katil di bilik ibu dengan abah saya. Tak tahu bagaimana kita tak boleh nampak, bagaimana mungkin dia tak dengar. Ini adalah satu kemuskilan. Apabila nenek membaca surah-surah Yasin, barulah kedengaran adik menangis, seolah-olah mungkin mencari kita. Itulah kisah yang dikirimkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saya akan teruskan kisah selanjutnya. Yang ini datangnya daripada Encik Abdul Rahman yang ingin berkongsi satu peristiwa yang menyeramkan. Kata Encik Abdul Rahman, saya seorang pemandu teksi dan saya sebenarnya pernah menjemput seorang penumpang di salah sebuah hospital di Singapura. Dan kemudian penumpang ini Kisi menaiki teksi saya dan mengarahkan saya untuk pandu dia pulang ke rumahnya yang tinggal di kawasan Clementi. Jadi kata Encik Abdul Rahman, bila saya pun pandu keluar daripada hospital tersebut, saya pun lalulah dekat menggunakan kata Encik Abang kita lah, dan menggunakan lebuh raya EYE untuk menuju ke arah Clementi. Dan apabila saya perasan, penumpang yang duduk di belakang ni masih lagi menggunakan baju hospital. Jadi saya tanya, awak ni nak balik rumah, kenapa awak masih pakai baju hospital? Awak boleh keluar tak dari hospital? Saya tak nak tau, nanti kena tangkap. Jadi dia diam aja tau. Saya pun rasa tak sedap, saya tak nak bersubahat Kisi. Kalau kena tahu dia lari dari hospital, saya habis. Kemudian saya kata, saya tak kisah, saya kena hantar awak balik. Saya pusing balik Kisi. Saya exit, pusing balik, hantar dia balik ke hospital berdekatan dengan EYE itulah. Bila saya sedang memandu, saya tengok budak ni diam saja. Dan kemudian tiba-tiba menangis. Dia menangis di belakang teksi saya. Saya pun kata, awak jangan nangis. Saya bukan buat salah, saya tak buat apa-apa ke awak. Saya nak kena hantar awak balik. Awak dengan baju hospital, bila saya perhatikan pusing belakang, di tangannya masih ada tag lagi Kisi. Jadi saya kata pada budak ni, awak nanti kalau buat macam ni, saya kena marah dengan ibu bapa awak macam mana? Kata Encik Abdul Rahman. Sampai saja dekat hospital tu, saya pergilah dekat lobi. Kemudian saya keluar dari teksi dan nampak seorang security guard, orang India Kisi. Saya panggil, "Bos, come." Lelaki India tu datang. "Yes, I got passenger inside my taxi," kata Encik Abdul Rahman. "This girl in hospital clothes with the tag some more. I think she's running away." Serius lah. Buka pintu dalam Kisi, tak ada orang Kisi. Saya dengan dia tengok dalam, langsung tak ada orang. Bila saya panggil, saya tak bergerak. Dan dari mana datang wanita tersebut? Kata Encik Abdul Rahman. Kemudian security guard ataupun pengawal keselamatan tu tengok saya. You joking lah? Where got people inside? Saya tengok lagi. Never mind. Sorry ya bos. I think she go inside already. Okay, never mind. Padahal Kisi, saya pasti dia ada di dalam, tidak keluar sebab saya tak nampak. Dan saya hanya keluar teksi, berdiri di luar teksi. Kalau dia keluar buka pintu, saya akan dengar dan saya boleh nampak. Oleh kerana saya tak sedap hati, saya terus masuk ke tempat letak kereta. Saya pergi ke 7-Eleven berdekatan dengan hospital tersebut, beli minuman, tenangkan diri buat seketika. Barulah saya terus memandu mencari rezeki. Terima kasih Kisi dan juga selamat tengah malam. Yang ini pula kiriman yang ringkas saya terima ni daripada siapa ni? Okey, ini dia. Dari Diana. Diana kata, "Assalamualaikum Kisi." Waalaikumsalam. Saya tak ada cerita yang seram, tapi ingin kongsi satu pengalaman yang terjadi 2 hari lepas. Saya ni seorang jururawat Kisi. Dan saya menjaga ward ward orang-orang tua lah. Dan ward ini sebelah lelaki. Apa yang berlaku, salah satu pakcik ni telah pun dimasukkan hospital atas penyakit tua. Dan saya pernah dipanggil oleh pakcik ni beberapa kali. Sampai sekarang ni saya dah tak nak lagi
attend ataupun tak nak lagi lah menghadiri panggilan pakcik tersebut dan dah pun diarahkan. Dalam ramai-ramai misi ataupun nurse yang ada di sana, saya seorang saja yang dia panggil. Jadi pertama kali bila saya datang, dia berbual lama dengan saya. Kemudian dia tengok saya renung, tapi dia sedang baring baring tak boleh bergerak. Dan hairan bila dia tengok renung saya ni macam ada sesuatu di belakang saya. Dan kemudian kali kedua dia panggil, kawan saya datang. Kemudian dia tanya mana saya, dan kawan saya panggil saya. Biasalah saya pun kalau boleh saya layan lah. Beberapa ramai pesakit boleh layan asalkan mereka dapat tenangkan diri di hospital. Alhamdulillah, kata Diana. Sedang berbual-bual, benda yang menakutkan saya apabila katanya, anak jangan takut tau. Anak kalau bekerja kat sini ada kawan, ramai kawan pakcik pun ada kawan. Dia selalu ikut dari belakang. Bila saya toleh belakang saya tingkap PC, saya pun rasa tak sedap hati. Saya kata, cik, terima kasih cik. Selepas tu saya report pada saya punya senior nurse lah, dan nurse tu kata jangan pergi kat pakcik tu lagi. Tapi setiap kali isi dia panggil saya dan dapat tahu daripada ahli keluarga yang berbual dengan saya, sebab salah seorang daripada senior nurse memberitahu tentang kelakuan ayahnya, dan ahli keluarga itulah saya rasa anaknya datang minta maaf, dan dia kata mohon maaf bapak saya memang macam tu. Katanya dengan selamba bapak saya ada saka. Punyalah terperanjat Kisi, dan pakcik tu masih lagi berada di ward ... ni lah. Kisi, kalau Kisi pergi sana interview sikit lah Kisi. Terima kasih daripada Diana, seorang jururawat. Terima kasih kembali Diana. Dan ini merupakan kiriman email dari sebuah kumpulan paranormal yang telah pun mengantarkan pengalaman mereka. Dan mereka ada kata-kata nasihat kepada kumpulan paranormal yang lain. Nama kumpulannya PCH. Katanya di sini nama kumpulannya PCH, Pencari Hantu. Dan kata kumpulan pencari hantu ini, pengalaman yang ingin diketengahkan ini adalah satu peristiwa yang cukup menakutkan. Mereka telah pun membuat satu penyelidikan tentang salah sebuah kawasan di Singapura. Dan kawasan yang dimaksudkan adalah sebuah taman yang terletak di kawasan Pasir Ris. Taman itu, kata PCH, adalah sebuah taman ataupun sebuah tempat yang dikenali sebagai swamp. Di sana ramai juga penampakan. Ada juga yang kena gangguan bila berada di dalam kawasan yang seram itu. Kiriman daripada kumpulan ini bukan individu, tetapi menggunakan nama kumpulan PCH Pencari Hantu, menyeru kepada semua kumpulan-kumpulan paranormal yang lain kalau masih ingin teruskan perjuangan untuk mengesan penduduk ketiga dalam dunia ini, iaitu bukan manusia. Inilah yang dialaminya ketika berada di kawasan Pasir Ris pada tanggal ni ada tarikh semua Dikatakan di sini, pengalaman yang dialami berlaku pada tanggal 14 Julai yang lalu, tahun 2011. 14 Julai yang lalu, tahun 2011. Tidak kirimkan tarikhnya hari apa, mungkin hari Isnin, mungkin hari Selasa. Tapi kata kumpulan PCH, mereka seramai 5 orang telah pun pergi ke tapak yang dimaksudkan. Bila sampai di sana sekitar pukul 11.30 pagi, 11.30 malam. Dan katanya kumpulan ini, kami pun meletakkan satu kenderaan yang dipandu oleh salah seorang daripada anggota kami. Sampai di tempat letak kereta, kami pun keluar dan membawa beberapa alat untuk mengesan pergerakan-pergerakan tertentu, mengesan kewujudan makhluk-makhluk tertentu di kawasan swamp di Pasir Ris Park. Para pendengar Ria 897, dalam misi ini, mereka mempunyai beberapa teknik untuk mengesan. Dan antaranya adalah salah seorang anggota harus masuk ke dalam secara bergile-gile. Satu akan masuk dahulu seorang diri, kemudian diberi masa lat lebih kurang 15 minit, seorang lagi akan masuk, lat 15 minit, seorang lagi akan masuk. Dan begitulah mereka harus jalan, tidak boleh bertemu ataupun bertembung antara satu sama yang lain. Untuk pusingan yang pertama, kata PCH, kami pusing Kisi, dan sampailah kami keluar di satu lagi
di satu lagi jalan keluar dekat Swarm. Apabila berada di sana, semua keluar dengan tidak mendapat apa-apa data. Kami semua rasa hamba. Kami lakukan sekali lagi. Waktu itu 11.50 malam pada pusingan yang pertama. Setelah kami berehat makan, dan salah seorang daripada anggota kami, kata kumpulan ini, telah pun memberi saranan. Apa kata? Kalau dia masuk dan lain semua jangan ikut. Saya pada mulanya, kata pengirim email ini, tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh teman saya. Oleh kerana kami inginkan bukti, kami benarkan dia masuk ke dalam. Casey, dengan satu syarat. Bila dia masuk ke dalam, dia harus menggunakan walkie-talkie yang kami ada siapkan. Bukan banyaklah, hanya kami bawa 3 set sahaja. Jadi dia akan memegang walkie-talkie sentiasa dalam mood di mana kami akan dengar apa yang berlaku di dalamnya. Jadi Casey, bila dia berada di dalam, kami dengar dia bergerak, bernafas, sebab walkie-talkie itu diletakkan betul-betul di bawah lehernya. Ada satu device strap yang khususnya diletakkan di sana. Bila berada di dalam, teman saya ni seolah-olah bernafas dengan kuat. Ialah masuk dalam keseorangan memang cukup menyeramkan. Dan bila berada di dalam juga, teman saya telah pun berhenti. Tiba-tiba dengar dia istighfar. Kami tidak boleh berkomunikasi dengan dia. Sebab walkie-talkie ini merupakan one-way communication. Kalau seseorang menekan butang di sana untuk bercakap, yang di sini tidak boleh bercakap, hanya boleh mendengar. Telefon bimbitnya tidak dibawa bersama, hanya walkie-talkie dan juga kamera mengesan di waktu malam. Setelah lebih kurang Casey, dia berada di dalam 20 minit. Saya dengan teman-teman yang lain dengar dengan jelas bunyi suara wanita mengilai di kawasan Pasir Ris Park. Saya dengan teman-teman saya cuba beberapa kali hubungi dia, tetapi dia masih tidak lepaskan tekanan pada walkie-talkie tersebut. Sampailah kami semua berempat yang lain masuk ke dalam untuk mengejar dia dari belakang. Yang hairannya Casey, sebenarnya teman saya dah keluar. Dia ada pun dalam pusingan nak masuk ke pintu yang dia masuk awal tadi, di mana kami sedang menunggu. Yang kami dengar tak tahu apa benda yang ada dalam walkie-talkie kami. Masuk dalam, salah seorang teman saya ternampak sesuatu cekak yang duduk di atas pokok. Kami semua lintang pukang lari Casey. Bila berada di luar, dipendekkan cerita teman saya yang wanita ni terkena rasukan. Terkena rasukan sampaikan tidak boleh dikawal. Terpaksa kami panggil salah seorang pakar yang kami kenal untuk datang dan berubat di tempat kejadian. Pakar itu memarahi kami kerana memasuki mencerobohi tempat yang tak sepatutnya kami masuk pada waktu malam dengan niat yang lain. Benda itu memang tidak suka. Jadi sebab itulah salah seorang anggota wanita kami telah pun dirasuk. Dan di sini saya ingin mengingatkan pada semua supaya berhati-hati. Kepada semua kumpulan-kumpulan paranormal, berhati-hati ketika melangkahkan kaki. Terima kasih dan selamat tengah malam. Suzlina. Katanya Suzlina, selamat tengah malam Casey dan juga pendengar MJ12. Saya pernah satu ketika dahulu menunggang motosikal. Oh, Suzlina menunggang motosikal Dan ini berlaku dekat kawasan ini berlaku dekat kawasan Mandai Road. Seorang diri menunggang motosikal waktu malam, angin sejuk. Saya dah biasa tunggang motosikal seorang diri waktu malam. Tiba-tiba dekat kawasan Mandai Road ni, saya terasa motosikal saya ni macam berat semacam. Dan bila berat ni, saya tahu bahawa berat yang saya sedang tunggang motosikal ni rasanya sama seperti ada orang duduk di belakang motosikal saya, Casey. Sepanjang perjalanan, yalah kita ni menunggang motosikal, mana ada CD player. Saya baca Casey, mulut komat kamit membaca Ayatul Kursi. Nasib baiklah saya hafal surah ni. Jadi saya confident sikit. Jadi saya baca ayat kursi sambil menunggang motosikal. Masih lagi berat. Ya baca dan baca, terus baca. Tiba-tiba motosikal saya kembali ringan. Macam saya seorang sajalah yang menunggang motor itu. Terima kasih dan mohon maaf kalau kisah saya tak berapa seram. Terima kasih kembali.